Alright. So dalam slide ni saya akan terangkan bagaimana kita daripada A sampai Z bagaimana kita nak mengendalikan pertandingan Scrabble ni. Dan apa yang penting di sini ialah apa yang murid perlu tahu, peserta perlu tahu dan juga invigilators. Invigilators ni maksudnya pengawas yang akan memantau pada hari tersebut. Itu yang penting peserta dan juga invigilators. Saya takut dua ni akan menjadi masalah kalau kita tak uruskan dengan betul, nanti mungkin akan melambatkan proses round 2, round 3 dan seterusnya. Baik. Tengok content of briefing. So kita akan go through tentang gameplay platform, civilians, scorekeeping, ranking and pairing, organizing the competition, and last kali kita ada Q&A session kalau ada masalah. Kalau ada problem. Jadi setakat ni boleh dengar boleh dengar tak ada masalah Saya takut suara saya tenggelam baik. No, you're doing fine, Darul. You're doing fine. Okay, good. So gameplay platform. Gameplay platform kita akan gunakan woogles.io seperti mana yang semua maklum. Sebelum ni ada yang menggunakan isc.ro. Saya tahu yang tu 2 tahun lepas kami Krian gunakan yang itu sebab Woogles ni belum orang kata belum familiar. Last 2 years memang kita gunakan isc.ro dan semua pertandingan besar pun menggunakan isc.ro, tapi wujudnya Woogles ni dia nampak lebih menarik. In terms of display, in terms of how we can observe the game. Kita nak tengok game tu daripada awal hingga akhir. Dan semua guru boleh tengok perlawanan, mana-mana perlawanan yang dia just type in username pelajar tersebut dan dia boleh tengok daripada awal sehinggalah habis. Dan walaupun game tu habis, dia boleh orang kata boleh observe semula, boleh examine, maksudnya dia boleh tengok daripada awal step first sampailah akhir. Macam mana satu-satu peserta tu dia punya corak permainan dia. Ini bagus aplikasi yang cukup menarik. So woogles.io, mudah saja. Woogles.io ni cuma kita buka guna browser woogles.io. Tak perlu install. Dia memang tak ada apps. So once kita dah masuk woogles.io ini selalu yang ramai confuse, dia lupa letak S dekat ujung ni, dia woogle.io. So tak boleh buka. So please remember the URL for this apps is woogles.io. Alright, so first thing first is we need to sign up. Sign up. Daftar peserta. Klik sign up. Register with real name. Gunakan nama sebenar. Kita tak nak gunakan nama samaran, ataupun nama yang kita tak kenal, katakan dia letak nama semut hitam ke apa ke kan, kita tak tahu. Ni siapa sebenarnya? Oh, rupanya ni Ali. Kenapa dia tak guna nama Ali? Kan lebih mudah. Jadi gunakan nama sebenar semasa pendaftaran. Use real name. Tapi katakan dia sebelum ni memang dia dah daftar dan dia gunakan nama lain, kita tak boleh nak kata apalah. Yang tu dia maksudnya dia dah buat pendaftaran sebelum lagi pada pertandingan ni, sebelum lagi pada pengumuman pertandingan ni. Jadi itu itu tak ada masalah lah. Yang penting belum register, gunakan proper name lah. Something proper. So username will be used throughout the tournament. Dia akan digunakan di sepanjang pertandingan ni. Dan dia tak boleh ditukar. Maksudnya kalau ditukar, maksudnya dia disqualified. Maksudnya dia bagi identiti dia pada orang lain untuk main kan. So ID ni penting lah, Woogles ID. Once dah kita sign up, kita akan perhatikan di bahagian atas, on the top right side ni kita ada nama kita. So macam saya register Darul. Nama saya memang Darul lah. So kalau nak search pun Darul. So nama ni yang penting. So if you want to search the player here, here is the area that we can search the player. Contohnya nama yang saya add sebagai friends, dia akan naik dekat atas ni. Sama ada dia online atau offline, dia akan nampak kat sini. Kalau dia italic, tulisan italic maksudnya dia offline lah. Kalau macam ni dia online.
okay, in lobby, tapi dia bukan friend dengan saya. Okay, so yang ini penting bahagian players ni, ini untuk search players. Alright, so next thing is play and watch. Okay, button play and watch di atas. Play ni maksudnya kita nampak lah, okay, apa game yang yang kita boleh play. Maksudnya yang ni tak penting lah, ini cuma kalau nak main saja-saja kan. Nampak ada player create game dekat atas, bila dia create game, nama dia akan naik kat sini, dia akan klik, okay, so dia akan main dengan pemain tu. Baik, okay, what kita lihat permainan yang sedang berlangsung dalam Woogles, okay, semua akan masuk dalam kolom watch ni, okay. So klik watch ni, kita akan nampak semua permainan live, okay, live yang tengah berlangsung. So kita klik, kita boleh tengok secara live lah. Alright, so play a computer, main dengan komputer. Okay, so yang ini dia ada tahap-tahap dia, beginner apa semua. Ini untuk latihan boleh lah Okay, create a game. Untuk kita create game. Okay, tapi yang penting dekat sini tak perlu create game sebab kita dah ada kita punya opponent. Okay, for each round I will give you the pair. Okay, for each participant. Okay, so kita ada pair. Pair masing-masing tu dia dah nampak dalam list tu pair dia siapa. Dia klik the match a friend, okay, dia klik the match a friend, okay, dia akan masuk dekat game setting. Okay, so yang ni kalau dia nak add, okay, kalau dia nak add, cuma type saja nama, katakan opponent saya Ainul, nama dia Ainul. So Ainul, kita type nama Ainul, kita add friend dulu. Okay, add friend ni belum start match lagi Add friend ni cuma masuk dalam friend list sahaja supaya mudah untuk kita pastikan dia online ataupun tidak. Okay, so the players are advised to add the other players. Saya kata tadi kita kena add dulu. Okay, supaya kalau boleh semua player yang ada tu, kalau ada masa add lah. Tapi kalau tak sempat nak add, kita add sahaja yang mana lawan kita. Okay, so we have 5 rounds. Okay, maybe dia akan add 5 kawan dia dalam tu. Okay, sebelum mula permainan. Okay, so to ensure smooth flow during the tournament, okay, pastikan perlawanan itu berlangsung dengan lancar. So match a friend. Ni saya kata tadi, okay, once dia dah log in, dia dah sign up, log in, okay, match a friend, tekan match a friend. Okay, ni yang saya kata tadi play. Play ni ada ada orang yang ajak untuk main kan, tapi yang ini kita jangan layan lah, kita jangan klik kat sini pula, nanti kita kan terus lawan dengan dia pula. Dengan FYI, this is Ali ni. Kita tak nak lawan dengan dia kan. So kita match a friend. Okay, klik match a friend. Okay, players A makes a match request. Maksudnya kita akan isytiharkan yang tu player A. Player A akan start a match. Player A ni sebenarnya yang ada asterisk. Kalau dalam round tu nanti, dalam pairings, saya akan letakkan di situ ada bintang. Maksudnya bintang tu akan start dulu. Okay, so dia akan kita anggap dia sebagai player A lah. So player A akan mula dulu. Okay, so dia akan klik match a friend. Alright, and then type nama opponent. Okay, type nama lawan dia. Okay, katakan nama lawan dia Ainul. Okay, dia type nama Ainul. Okay, so dictionary. Okay, ni game setting yang saya dalam rectangle ni semua, rectangle ni semua ialah game setting. Okay, so make sure game setting, player A, make sure game setting is correct. Okay, before you start the game. So dictionary CSW19, okay, World English. Okay, ni jangan silap sebagai dictionary yang lain. Okay, so challenge rule void. Okay, challenge rule void ni maksudnya macam kita main dalam apps Scrabble. Siapa yang biasa main Metal punya apps tu kan, yang dalam Play Store tu, memang dia setting siap-siap void. Dia check dulu. Okay, komputer akan check dulu sebelum perkataan tu diletakkan. Kalau ada invalid, dia akan lain. Okay, selagi dia tak valid, perkataan tu dia tak valid, player tu tak boleh jalan. Okay, dia klik lah play tu, dia akan keluar invalid word. So make sure the word is valid before they push the play button. Okay, so initial minute we have 15 minutes. Okay, 15 minutes. Okay, 15 minit. Okay, so drag yang ni kena drag. Okay, drag jadikan 15. Okay,
So time setting use maximum overtime and then overtime 1 minute. Okay, ni yang penting void CSW19 void 15 minutes, okay, and then 1 minute ni penting. Alright. Okay, rated ni optional, sama ada dia nak on ataupun dia nak off. Okay, saya prefer kalau yang baru main tu off lah rated ni. Okay, off rated sebab rated ni biasa untuk player yang sudah biasa dengan Woogles, dia dah main banyak permainan dalam Woogles. Okay, dia ada rating dia sendiri. Setiap player ada rating, okay. Starting dia akan bagi rating 1,500, okay, 1,500, okay. So rating tu kalau nak off pun tak ada masalah, okay, better off lah kalau tengok pada player tu yang jarang main, off lah. Tapi kalau on, okay, dia akan effect pada kita punya rating pemain, okay, rating pemain tersebut. Okay, sama ada kalau dia menang, rating dia akan naik. Kalau dia kalah, rating dia akan turun. Okay, create game. Okay, dah setting dah okay, create game. Alright. Alright, so ini paparan yang seterusnya. Okay, apabila kita masuk paparan ni, kita boleh nampak chat area, okay, and then the board, the turn here, and then the score and time. Okay, and on top of that we have game setting. Ni game setting ni yang paling penting. Okay, player B tu make sure check pula yang ini. Okay, the other player check yang ini, pastikan betul. Okay, sebelum mula ni penting pastikan dia regular 50 minutes /1 minute overtime, and then void challenge. Okay, void challenge. Okay, rated tu optional. Okay, so score and time. Okay, kita tengok score and time di sini. Okay, ni dia score and then time. Okay, macam mana kita nak tahu? How do we know whose turn on that time? Siapa punya giliran? Dia akan warna hijau. Kalau kita perasan dia punya time dia akan warna hijau. Okay, green color, in green color. Okay, so itu dia kena buatlah perkataan, dia kena fikirkan perkataan dia kena buat. Okay, dan ini tiles to play. Okay, dia drag saja ataupun simply dia klik kat situ, dia type. Dia klik akan ada anak panah anak panah, sama ada anak panah tu ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan. Okay, dan dia akan letak saja tiles tu berdasarkan apa yang kita type. Itu lebih cepat lah. Okay, sebab kita main menggunakan laptop bukan kita handphone, sebab handphone itu sebagai yang kata untuk kita recording nanti, OBS Ninja recording OBS Ninja yang akan di set up nantilah. Okay, untuk memastikan tiada cheating tadi cheating. Okay, so buttons to pass semua dekat bawah ni. Pass, okay, boleh nampak pass, and then we have exchange, and then we have play. Okay, kenapa button ni tak timbul sebab sekarang ni turn saya jalan. Okay, sekarang ni turn Ainul. So button ni dia off dulu dekat situ, dia blur dulu. Okay, okay, so option dekat situ kalau kita nak cancel game, okay, katakan ada kesilapan ada kesilapan pada hari itu, tekan option, tekan cancel game. Itu sahaja. Okay, option, cancel game. Okay, dan automatic game tu kita akan cancelkan buat lain lah, game setting. Right? Okay, so pastikan yang betul-betul kena pastikan ialah game setting. Okay, bila silap saja game setting ni, okay, cepat-cepat cancel game, buat game baru. Okay, okay, invite balik. Ulang balik step yang tadi tu lah. Alright. So, dalam pertandingan tu, alright, kalau boleh tengok di sini, tab di atas tu kita tak mahu ada yang ubah tab tu, ataupun ada tab selain daripada tab OBS dan juga Woogles. Okay, kenapa? Apa rasionalnya? Okay, sebab kita tak nak ada berlaku penipuan lah, cheating. Okay, kita tak nak ada yang tiba-tiba dia ada kat atas ni, dia ada Scrabble checker, dictionary. Oh, ini memang tipu, betul-betul tipu ni. Okay, so kita tak mau. Okay, jadi pastikan dia bersih dari segala tab yang lain. So make sure ada tab OBS dan juga Woogles. That's it. Okay,
So dia akan kita akan pelajar, player akan screencast, dia punya screen ni, untuk dia share dengan invigilators nanti. Nanti saya akan terangkan macam mana. Alright, surveillance. Kita tengok surveillance. So kita ada OBS Ninja dan OBS Studio. OBS Ninja is for players, specifically for players only. And OBS Studio is for invigilators. Only for invigilators. So untuk cikgu sahaja. Cikgu kena install guru pembimbing ataupun guru ICT yang ditugaskan menjadi invigilators ni, install OBS Studio dalam laptop masing-masing dan pastikan laptop itu powerful laptop. Maksudnya hard disk dia ada banyak free space sebab dia akan simpan recording Simpan recording tu dia akan upload pula dalam Google Drive. So Google Drive link tu kita akan share pada dalam Telegram channel lah, supaya kita boleh buat semakan ataupun kita boleh buat rujukan sekiranya berlaku tahan dan sebagainya lah. So ingin saya ingatkan sekali lagi, OBS ni sebagai pengawasan, satu cara untuk kita mengawas pertandingan perlawanan tersebut. So untuk memastikan tidak ada berlaku cheating, anti cheating lah. Alright, so OBS Ninja ini yang players kena buat ini tolong ingatkan kepada student masing-masing wakil sekolah masing-masing, ini yang mereka kena buat. So OBS Ninja, bila buka saja obs.ninja dekat Google Chrome, kalau dia pakai Mac, dia buka guna Safari browser ke apa kan, buka je obs.ninja. So dia akan keluar paparan macam ni. Camera sharing dengan screen sharing ni yang penting, dua ni. Yang dua ni tak perlu tengok lah, dua ni saja. Alright, so kita pergi kepada screen sharing dulu. Screen sharing. Screen sharing ni maksudnya kita share apa yang berlaku sepanjang perlawanan tersebut pada skrin laptop murid tersebut so tengok apa yang dia kena buat. Pertama sekali obs.ninja. Buka obs.ninja. Visit obs.ninja. Enter. Bila enter dia akan masuk dekat sini. Alright. Number 2. Step number 2 is choose remote screen share into OBS. Yang ini kita akan dapatkan link. Klik yang ni kita akan dapatkan link nanti. Klik yang ni. Kemudian klik select screen to share. Klik ini dia akan pilih screen mana nak share. Yang ini pilih entire screen. Bukan window, bukan Chrome tab sahaja, tapi entire screen. Choose entire screen and then tick share audio. Maksudnya dia kongsi sekali bunyi. Segala bunyi yang ada di rumah tu akan didengari oleh pengawas. Invigilators akan dapat kenal pasti. Takut ada yang berbisik di belakang dia. Kan? Alright, so share audio and then share. Lastly, click share. Click on allow if asked for permission. Kalau ada tiba-tiba dekat atas tu dia keluar allow kan. Kamera allow mic ke, tekan je allow. Minta permission kan. Alright, so copy the green URL address at the top, copy. Or simply click yang ini ada button clip kertas ke, tak pasti, paper clip icon next to the link. You can click that link and it's automatically copy the link and send it to the Telegram group. Telegram channel. Sebab Telegram channel buat dua satu Telegram group, Telegram channel. Apa rationalnya Telegram channel ni? Sebab Telegram channel kalau cikgu-cikgu perasan, kita boleh buat komen. Kita boleh buat komen, maksudnya komen setiap post tu, setiap message dalam Telegram channel akan ada komen di bawah. So dekat komen tu yang pelajar-pelajar perlu masukkan dia punya URL address. Bagi nama dengan dia punya URL address for cam and screen. Dia bagi dalam tu siap-siap. So cikgu senang saja. Cikgu buka Telegram tu nampak, oh nama ni. So
I need to invigilate this student kan. So I ambil link tu, copy saja masuk dalam apa tu? OBS. Okay, OBS Studio. Okay, nanti saya terangkan ya. Okay, so camera sharing. Okay, tadi first kali dia screen sharing. Okay, screen sharing. Okay, then perkara kedua yang dia kena buat, okay, player yang kena buat ya, camera sharing. Dia kena share kamera. Okay, smartphone or tablets. Okay, boleh gunakan smartphone or tablets. Okay, so visit obs.ninja sama juga step yang tadi, cuma yang ini kali ni, okay, dia buka melalui handphone dia. Okay, buka Google Chrome ataupun Safari browser ke. Klik saja, type saja obs.ninja, add your camera to OBS. Okay, kamera. Sebab apa? Sebab handphone dia ni akan bertindak sebagai CCTV. Okay, mana cara dia? Kita tengok. Okay, tekan saja OBS, add your camera to, click allow macam biasa, permission ya, allow, and then start. Dia akan keluar paparan macam ni dulu. Okay, nombor 3 step number 3, dia akan keluar paparan ni, klik start, and then later on dia akan keluar macam ni pula. Okay, alright, so dia akan keluar ni. Okay, ni sebenarnya ialah link. Okay, link untuk sharing. Maksudnya dia share kamera handphone tu dekat cikgu yang akan mengawas tadi, invigilators. Okay, share link tersebut dalam Telegram channel. Alright, so don't forget to rotate your phone screen into landscape mode. Yang ini penting ya. Kenapa kena set, kena kelimpangkan yang tadi menegak kan. Kat sini kita tengok menegak. Okay, this is in portrait mode. Okay, ini tukarkan kepada landscape mode. Ini kalau landscape ni kalau tak tahu boleh tanya parents. Okay, tanya parents di rumah tu. Okay, kalau player tu tak tahu macam mana tukar, boleh tanya parents. Sebab parent dah biasa gunakan handphone, dia tahulah portrait dengan landscape rotate sahaja. Alright. Okay. Right. Okay, reminders to players. Ni use tripod yang nombor 4 ni. Saya nak tekankan use tripod. Kenapa use tripod? Takkanlah nak pegang sampai mula sampai habis perlawanan, nak minta ayah dia pegang. Jenuh. Okay, tak boleh macam tu. Okay, gunakan tripod ataupun dia gunakan apa-apa je lah, anything that can lift up the phone. Okay, and then make sure the audio is also shared. Audio pun share. Okay, yang tadi dalam screen audio share, dekat handphone pun sama, audio share. Do not close the OBS Ninja tab on your laptop and phone throughout the game. Okay, this is the most important thing. Jangan tutup tab OBS Ninja tu, biarkan dia terbuka. Okay, once dia tutup saja tab tu, habis. Dia kena buat balik. Okay, dia kena buat balik. Alright, dia kena buat balik tu. Dia kena buat balik step yang mula-mula tadi. Okay, buka balik obs.ninja, ambil buka tekan screen share apa semua dia. Banyaklah kerja dia. Okay, dan link tu pun bukan link yang sama. Setahu saya bukan link yang sama. Okay, once dia dah klik close tu, link akan berbeza. Alright. Okay, ni contoh. Okay, this is an example of good placing. Okay, of camera. Tengok kamera dia duduk di sebelah depan sikit, belah tepi ni kan. Okay, so nampak jelas. Nampak jelas, dia akan nampak laptop dan juga player tersebut. Alright, so di sekeliling dia tak ada pembantu, tak ada cikgu ke, tak ada ibu ke, tak ada ayah ke, abang ke di sebelah dia. Dan kertas, kalau tengok atas meja dia bersih, tak ada sebarang kertas, tak ada sebarang nota. Okey, tak ada kamus ke apa, dictionary, tak dibenarkan ada berdekatan dengan murid tersebut. Okey, ini satu lagi view yang bagus juga. Okey, jelas. Okey, jelas nampak. Okey, so ini bagus. Okey, dia akan share yang ni pada invigilators. Okey. Okey, pilihan tadi dua satu yang ini dan juga yang ini. Okey. Ini setup yang baik. Okey, untuk kamera. Alright. Ini setup yang tak baik Okey, yang kita tak mau
Macam ni. Okay, so too dark and we cannot see the player. Gelap kan? Invigilators pun akan rasa sangsi, ya, akan rasa sangsi dengan keadaan tersebut. Dia akan takut di sebelah tangan sebelah kiri itu ada kamus ke apa kan, checkers, okay, dan sebagainya. Not in landscape mode. Okay, not in landscape mode. Okay, kena tukar landscape mode. Yang saya tekankan tadi, kena tukar landscape mode supaya apa? Supaya nampak cantik lah macam tadi. Okay, macam yang tadi mula. Okay, macam ni. Cantik kan? Okay, bila landscape kita akan nampak dengan clear, jelas. Okay. Ini pun sama, ini masalah juga. Okay, too dark, blurry. Okay, cannot see the surroundings. Ini kita tak nak. Okay. So ini tolong tekankan kepada peserta lah, sebab peserta yang akan set up benda ni di rumah. Okay. Players, okay. So players akan tetapkan macam mana dia punya camera placing, okay, screen share, okay. Alright, kita move on to OBS Studio. This is for invigilators. Okay, ini untuk guru pengiring ataupun guru ICT yang ditugaskan khas untuk mengawas, okay. Alright, so download OBS Studio. Okay, download. Search saja OBS Studio, download. Okay, download, install macam biasalah. Okay, bila install kita buka. Okay, bila kita buka saja, ini dia OBS Studio. Okay. Alright, so first thing first, okay, kita tengok button yang ada di bawah ni, okay, plus button dekat sini. Alright, dekat bahagian sources, okay, dekat bahagian sources, klik plus button, click here to add the surveillance link. Klik saja, dia akan muncul ini, okay, pilih browser, choose browser. Alright, when you choose browser, rename the source. Rename the source, okay. Katakan kalau source tu ialah kamera. Link yang dia bagi tu kamera. So player 1 cam. Player 1, okay. Sebab yang share tu player 1. Kalau player 2 lah. Okay. So di hujungnya letakkan cam. Okay, cam. Cam means camera. Right. So click OK. Okay, sekali lagi saya ulang. Okay, make source visible. Yang ni tick dia memang default, dia memang tick lah dekat situ. So kita tak perlu risau. Okay, type ni saja. Okay, and then paste the link here. Link yang warna hijau tadi, green URL tadi, yang student share tadi dalam Telegram channel tadi, ambil, copy, and then paste it here. URL URL. Kalau tak nampak, memang tak nampak ni. Okay, tak jelas. URL. So paste it here and click OK. That's it. Okay. Dia punya setting ni tak perlu risau lah, memang default. Okay, so paste OK. Done. Okay. Dia masuk lah. Player 1 cam. Dia akan terus keluar macam tu. So the link source will be displayed here. Okay, dia akan paparkan. Ni sebenarnya video yang bergerak, okay, video daripada kamera student tersebut, okay, the link source will be displayed here, dan kita akan nampak kat sini sources akan naiklah player 1 cam, okay, dan seterusnya kita buat perkara yang sama juga untuk player 1 screen, sama juga cara dia, klik plus, klik browser, rename, klik OK, store copy, link, masukkan dalam URL, and OK, itu saja. Dia akan keluar satu lagi. Okay, dia akan keluar satu lagi, Pak, macam ni. Ni dia. So atas ni ialah screen, bawah ni ialah cam. Susunan ni tak kisah, susunan yang dalam sources ni tak kisah. Yang penting susunan dekat dalam display ni untuk kita memudahkan tournament director dan juga invigilators yang lain untuk tengok. Okay, letakkan di atas screen, di bawah kamera. Screen, camera. This is player 1, screen and camera. This is player 2, screen and camera. Okay. So masukkan 4 ni. Okay. So invigilators akan ada 4 link. Okay. 4 link yang dia akan copy masuk dalam OBS. Alright. So ini layout dia. Player 1 screen, player 1 cam. Player 2 screen, player 2 cam.
once dia dah set up ni, dia dah cantik set up dan video tu pun bergerak kan. Kalau kita tengok video tu tak bergerak, maksudnya ada masalah. Okay, masalah connection. Akan ada satu situasi nanti video tu tak keluar kat sini. Jangan start game tu lagi ya, selagi kita tak nampak kamera tu, tak nampak video tu, okey, dan kita tak nampak pelajar tu ada kat situ, jangan mula lagi. Okey, pastikan semua skrin ni berfungsi macam ni ha. Macam ni tadi ya, dia nampak ni, dia nampak ni. Okey, selagi tak nampak ni dengan ni, okey, jangan mula dulu. Okey. Okey, once dah okey semua, okey, baru boleh start recording. Okey, boleh start kalau boleh jangan start game lagi ya. Yang ini yang penting, start recording dulu baru game start. Okey. Klik start recording, lepas tu invigilators boleh inform dalam Telegram kata okey, Ali and Abu, okay, you may start now. Macam tu. Okay, so bila start je, tugas invigilators selesai di situ. Dia tunggu je lah rekod tu sampailah habis. Okay, bila habis dia stop recording. Okay, dia simpan video akan masuk dalam Google Drive. Okay, seterusnya akan masuk dalam Google Drive. Simpan apa? Okay, ataupun terus masuk dalam Google Drive. Tak ada masalah. Okay. Right. So reminders to invigilators. Okay, make sure invigilators copy the correct link from the correct player. Jangan ambil pula. Patutnya dia mengawas Ali tapi dia ambil Siti punya link. Tak mau Jangan silap pula. Tiba-tiba kenapa perempuan pula, girls pula kan? Sepatutnya boys kan, Ali tengok orang lain. Rupanya dia salah ambil link. Okay, tak nak Alright, so make sure player don't start before invigilators are already setting up OBS Studio and start recording. Okay, make sure invigilators alert the player to start the game once the recording start. Okay, invigilators will record and monitor the sending of the match. Okay, sending of match request, the game setting, the game itself, the sharing of scores to the Telegram channel. Okay, invigilators kena maklumkan berapa markah dia, berapa markah akhir dia, final marks dia dalam Telegram channel. Okay, please upload all the recordings into Google Drive. Yang ni. Okay, send the public link to TD. Nanti link tu boleh bagi pada saya lah. Link boleh bagi video bagi video masuk dalam Telegram. Jam. File video memang besar. Tambah pula game tu 30 minit, 30 minutes game ya. Boleh bayangkan dia punya size tu macam mana kan. Mungkin almost 1 gig besar So masuk dalam ni Google Drive much better. Alright, so score keeping, ranking and pairing. Okay, this is AU pair. Kita akan gunakan AU pair. Okay, AU pair ni memang ada dalam kertas konsep virtual Scrabble competition yang latest punya, kalau boleh tengok memang digunakan AU pair, peringkat national pun sama AU pair, dia akan gunakan AU pair. AU pair memang dibuat khas untuk computerized system untuk Scrabble untuk pairing dan juga draw undian undian siapa lawan siapa semua akan setting dalam ni. Okey, ni paparan dia. Okey, yang ni sebab saya akan kendalikan sistem ni. Okey, memang tugas tournament director, inilah tugas dia. Okey, maksudnya markah semua yang saya dapat tu nanti saya akan masukkan dalam sistem ni dan kita akan generate. Okey, generate next round punya pairing. Okey, dan juga standing, dia akan create standing dan sebagainya. Okey, so high game pun dia akan keluar kat sini. Game mana yang paling banyak markah pun dia akan naik kat dalam ni. Okey, top 5 dia akan bagi tahu siap-siap di sini. Alright, ni Krian punya dulu. Okey, yang baru yang lepas tu. Okey, ni yang saya tunjuklah paparan dia. Alright. Okey, so menggunakan pair kita boleh generate yang ini. Okey, so primary pairings for round 1. Okey, so for each round akan dapat macam ni. Okey, kalau round 2 primary pairings for round 2. Okey, so
Table, okey, table ni mungkin pengelola, okey, sekolah penganjur boleh apa ni? SK Marian Convent okey. Untuk invigilators nanti boleh ambil ni sebagai rujukan. Table 1 ni siapa invigilators dia tetapkan daripada game 1 sehinggalah game round 1 hinggalah round 5 nanti. Tetapkan orang yang sama invigilators dia. Siapa invigilators dia? Okey, tetapkan orang sama. Katakan table 1 Cikgu Razi. Cikgu Razi akan jaga table 1 daripada round 1 sampailah round 5. Okey. So dia tengok je table 1. Oh, Raisha dia tengok table 1. Oh, ni Cikgu Razi yang can handle ni. Okey. Bagi link dekat Cikgu Razi. Macam tu. Okey. And then boleh perasan dekat sebelah nama ni akan ada asterisk, okey, bintang akan ada star dekat atas tu. Okey. So kalau ada nama yang ada bintang kat sebelah dia, okey, boleh perasan ada bintang-bintang ni, itu yang akan invite. Nama tu yang akan invite. Tapi katakan masalah player tu nak invite, okey, maksudnya opponent lah kena invite, okey. Yang ini kena alert yang mana ada star ni kena invite. So contohnya Raisha akan invite Adlina Syuhaida. Okey. So dia invite. Dia macam yang tadi tu lah yang saya bagi tahu mula-mula tadi tu. Okey. Dia match a friend. Itu dia kena tekan. Lepas tu dia kena game setting, dia kena set sendiri. Okey, ini secara kasar dia punya perjalanan round tu So round 1, round 2, round 3, round 4, round 5. Okay. We have players here, players name here. Okay. Lepas tu invigilators akan kekal. Okay. Table 1, table 2, table 3, table 4, A, B, C, D, E, F, G, H, I ni. Saya ingat tukar kot nanti. Tulis je table 1, table 2, invigilators, table 1, table 2, table 3. Tak nak confuse Alright. So akan ada 4 round OC draw atau kita panggil ataupun kita panggil dalam chess Swiss draw. Swiss draw ni macam mana Swiss draw sebenarnya bertindak Okay, Swiss draw ni dia round pertama akan random, totally random. Dia akan lawan siapa-siapa saja. Kita tak perlu buat draw lots ke apa, tak perlu So round 1 dia akan random. Komputer akan tetapkan siapa lawan siapa. Round 2, okay, hasil daripada round 1, okay, kita akan dapat keputusan dia. So daripada keputusan markah itu yang mana yang paling tinggi spread ni beza player A dengan B kan, player A dengan player B lawan. So beza markah tu ialah spread. So spread ni kita yang spread yang tertinggi akan duduk di atas. Dia standing dia akan naik. Okay. So ranking dia dalam standing dia akan duduk di atas sekali lah. Okay. So kita akan susun ikut tu. Okay. Dan sistem akan generate sendiri. Okay. Ikut ranking siapa lawan siapa tanpa bertembung. Katakan dia tu player 1 dengan player 2 ni hebat. Dia takkan bertembung sekali lagi. Even dia duduk di atas. Okay, dia takkan bertemu sekali lagi. So sistem tu mungkin akan skip dekat player 3 pula. Macam tu. So sistem lah, ni semua sistem, jangan risau. Okay. So memang senang. Kerja online ni saya rasa lagi senang. Kecuali itulah invigilators dengan players itulah yang kena alert benda-benda mengenai OBS tu je lah. Okay. Kalau kita bersemuka, kita kena kira markah, takut ada silap kira markah dan sebagainya. Okay. Dan dia punya ialah macam-macam kan, kita tak tahu kan. So organizing the competition, okay. Ini macam mana kita mengendalikan pertandingan tu. Tengok secara kasarnya dia punya awal sampai akhir. Okay. Yang ini apa yang dibuat dalam kerian hari tu. Okay. Registration dulu. Okay. Buka pendaftaran, kemudian kita tetapkan bila tarikh tutup. Google Meet session, ada mock game, kemudian ada Scrabble, yang penting hari pertandingan tersebut Scrabble day, and then the last part is award and juga cert. Right. Tentative. Okay, ni yang dibuat dalam kerian baru-baru ni. Okay, kita ada 5 round. So kita ambil round 1 to round 4 and then we have lunch break. Start at 8 pukul 8 tu sejam kita ada briefing. Okay, sebelum mula. To make sure semua
player tu bangun ke ataupun player tu standby ke, okey. Sebab once dia dah daftar, bila dia tarik diri akan mendatangkan kesusahan pada yang lain. Sebab kita nak buy, jadi bila main buy ni dia tak seronoknya apa. Okey, kemungkinan player ni boleh dapat spread yang banyak, okey. Dia hebat, katakan dia hebat, dia boleh dapat spread yang banyak tapi dia buy pula. Bila buy dia macam kurang lah dekat situ, okey. Dia dah kurang dari segi spread lah untuk dia tonjolkan spread dia punya spread dia tu spread saya sebut spread. Okey. Yang membezakan dia dengan player yang lain. Okey. So untuk Kintab Utara mungkin kita akan buat 3 round dulu. Okey. Day 1 kita akan buat 3 round. Day 2 kita akan buat round 4 and round 5. Okey. So saya dapat meeting baru ni kata buat petang kan. So kat situ boleh ni lah, boleh relax sikit lah ya. Right. Eligibility primary year 4 to year 6. Year 4 to year 6 saja jangan ambil tahap 1 sebab kita nak masukkan dalam PAJSK penglibatan murid-murid ya. Okay, so prizes yang ini national. Saya tak tahu macam mana Kintab Utara punya prizes macam mana. Okay, so ni national lah, boleh tengok concept paper. Okay, yang last kali tu best team ya. Ada yang tertanya apa best team ni sebenarnya. Okay, setiap negeri akan hantar 2 orang. Nanti peringkat kebangsaan ya, setiap negeri akan hantar 2 orang. So 2 orang ni akan tengok macam mana penilaian best team ni, dia akan tengok 2 orang ni dia duduk di atas sekali. Okay. Kalau dia duduk di teratas, katakan dua-dua ni duduk di teratas, maksudnya dia lah best team. Okay. So mungkin dia akan buat pengiraan spread ke macam mana, tak tahu. Sebab Scrabble ni pengiraan spread ni lah dia punya penentuan bagi pemenang. Dia akan tambah spread dua-dua tu ke macam mana, saya tak pastilah. Okay, ni peringkat kebangsaan. Alright, so ini tak ada apa. Okay, Telegram group and Telegram channel. Dua ni ya. Group ni khas untuk cikgu sahaja. Channel players. Kita akan masukkan players dalam Telegram channel. Okay, so dekat sinilah kita akan share OBS link, share result, ranking, pairing. Okay, and then no chatting is allowed. Dalam ni kita tak nak chatting sebab apa? Tak nak ada melirik-lirik lah. Nanti jenuh jenuh kita nak drag gini, nak dapatkan info tu. Okay, dia jadi susah. So apa-apa kalau nak chat boleh dalam Telegram group. Nak chat apa-apa, nak tanya any enquiries ke boleh dalam Telegram group. Tapi dalam Telegram channel ni kita cuma share ni sajalah. OBS link, result, okay, ranking, pairing. Alright, ni yang paling penting sebelum mula pertandingan tersebut. Sebelum mula, pendaftar, once dah daftar nanti, sebelum mula pertandingan lah players must change their Telegram username, tukarkan nama Telegram dia tu kepada apa? Kepada Google's username throughout the competition. Tukarkan sekejap saja. Okay? Tukarkan sekejap. Masuk dalam setting, tukarkan nama tu kepada Google's username yang dia pakai. Katakan nama yang dia pakai tu Ainul dalam Google. So nama dalam Telegram Ainul saja. Jangan letak Ainul apa kat belakang-belakang tu kan, tak payah. Okay, nama dia Ainul Mardiah, nama penuh kan. Letak nama Ainul saja. Nama Google's username. Sebab apa? Sebab kita nak trace lah siapa student tu. Okay. So kita tahu. Yang bagi link tu ialah Ainul. Oh, ni link OBS ni Ainul yang bagi. So kita tengok. Oh, nampak nama. Jelas kat situ Clear. Okay.